Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita pada malam ini biiznillahi ta'ala kita akan dengar sama-sama kewajipan kita terhadap seorang yang membawakan risalah daripada Allah Jalla Jalaluh kepada kita sebagai manusia, supaya kita boleh ambil cara yang dibawa datang oleh baginda, mari guna di dalam hidup kita supaya kita dapat kejayaan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala itu mahu. Allah Taala tegas di dalam Al-Quran, seolah-olah kalau kita dengar ayat ning kita boleh cari jawapan untuk diri supaya kita nak pakai hidup tiap-tiap hari ni. Kita nak gapo manusia kita? Ramai di kalangan manusia tanya, kenapakah kita duk tadi itu tak jadi maju, tak jadinya ada perubahan, tak jadi naik ke depan, tak jadi kuat dan sebagainya daripada orang-orang yang ada akal fikiran. Walaupun orang yang lalai,
duduk dalam keadaan soalan tadi itu menunjukkan kepada diri dia, tanya, kenapa ekonomi kita ni susah? Kenapa makan ni kita jadi payah? Berbagai-bagai daripada soalan-soalan yang dia tadi itu tak tahu nak cari punca untuk nak jawab bagi dirinya sendiri. Perkara ni di dalam agama Islam, terutamanya di dalam Al-Quran, dia beri jawapan. Tetapi alangkah sedikitnya manusia yang tadabbur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Wa kullu syai'in fassalnahu fi imamin mubin. Tiap-tiap perkara kami menyatakan pada kitab di dalam keterangan wahyu Allah Ta'ala dengan cara nyata. Tetapi alangkah ruginya kita sebagai manusia, kita sekadar boleh dengar tapi tak faham akan ajaran Tuhan. Allahu Jalla Jalaluhu yaqul, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak ubah suai, tak ubah keadaan, tak ubahnya kedudukan bagi kaum mana-mana pun, selama mana dia manusia tu sendiri tidak mahu nak ubah diri, tak mahu nak ubah kedudukan dia, sehingga manusia tu sanggup kata dia nak ubah. Dengan sebab itu, tujuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, nanti kita nak beri keterangan supaya kita nampak gambaran, tak lari daripada kebenaran. Allah Ta'ala mewajibkan di atas kita sebagai orang yang ada atas muka bumi ni, lepas daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahawa hendaklah kita beriman dengannya. Beriman dengannya, yakni bukan sekadar kita faham kata kita semaya baik, kita puasa bulan Ramadan, kita buat umrah, buat haji dan sebagainya. Itu memang salah satu daripada arkanul iman, salah satu daripada bentuk kita iman dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi yang penting lagi, yang berhajat kepada kita lagi, yakni kita membenarkan semua khabaran yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun nak kata man minna, siapa kata di kalangan kita tak mau kebahagiaan, tak mau kemuliaan, tak mau kemewahan. Man minna la yuridun. Siapa kata di kalangan kita ni yang tak sah perkara tersebut? Memang tak ada. Hari-hari dak cari gapo kita? Hari-hari kita dak cari kebahagiaan, hari-hari kita dak cari kesenangan, hari-hari kita dak cari kemewahan. Sedangkan kesenangan, kemewahan itu dekat dengan kita. Kenapa boleh dekat dengan kita? Kerana kita orang beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pegang anak kunci kejayaan, yang pegang anak kunci keterangan, yang pegang anak kunci kemajuan. Akan tetapi dengan sebab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidupan ajaran Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi ajma'in, salawatullahi wassalamuhu alaihi, yakni kita tadi itu tak sampai kepada kita dengan cara seluruhnya. Kita hari ni kalau kita paling kanan, paling kiri, tiap-tiap hari kita boleh dengar agama. Sungguh tidak? Cuba kita tanya soalan. Ambil semenjak daripada dulu sampai ke sekarang,
kiri kanan dengar ajaran Tuhan. Sama ada orang mengajar, sama ada orang berkhutbah, sama ada orang itu ceramah, sama ada orang waknya halaqah, sama tu sama ni. Banyak mana kita? Sekurang-kurangnya kita orang mukmin ni, orang yang beriman kena dengar ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap minggu, hari yang jemaah dan sebagainya. Tetapi limaza la yughairish syai'an. Tapi gano umat Islam tadi itu tak ada ubah apa-apa. Kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi guna masa dia tak sampai setengah korong, 23 tahun bittifaq, dengan ittifaq ulama, berjaya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam membinakan diri, membinakan masyarakat, membinakan negara, membinakan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala itu redha dan sebagainya. Baik, kalau gitu kita sebagai umat Islam, umat Nabi alaihi salatu wassalam, kena faham apabila kita masuk majlis ilmi, hendaklah kita tadi itu tetapkan hati, senyapkan lidah kita. Kenapa? Kerana kita ganggukan orang mengajar. Orang mengajar ni kena pakai samati, kena pakainya akal fikiran untuk nak tertibkan maklumat, nak tertibkan riang khawam, riang masalah, mana ayat Quran, mana hadis Nabi, mana sejarah, mana cara fikir, mananya supaya nak kita tu boleh dapat faham. Sebab itu maaf nada, makna kata kita tadi itu tak hati. Semua kita mari ni terima kasih, jazakumullahu khaira, kerana kita nak mari dengan ajaran ad-din, agama. Tetapi hendaklah kita tadi itu biarkan kita duduk di dalam majlis ni supaya malaikat itu diminta ampun kepada kita dan sebagainya. Itu kita mintalah tutup talab daripada semua hadirin hadirat yang datang kepada ini masjid. Maka kita sebagai umat al-Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita kembali sikit. Kita dengar ajaran semua, tetapi limaza la yughairuna syai'an, tak ubah apa sekarang. Kelik pak tulah, dak hak tulah, lagu mana lagu tu lah, tak ada ubah sikit pun. Ya Allah, limaza? Kenapa? Kerana mula-mula sekali ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hak sampai kepada kita, kita kena cek kata dia sungguh ke tak ajaran Nabi. Sungguh ke tak? Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lebih teruk sakafah daripada kita, belum daripada dia menerima Islam, belum daripada dia pegang Islam ni, cerak sakafah dia, kedudukan dia bawah daripada kita umat Islam taning ni. Umat Islam Nusantara ni kita maju lebih daripada ajaran jahiliyah berlipat ganda. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, umat Nabi alaihi salatu wassalam, kita dengar ajaran Tuhan tiap minggu, terkadang tiap hari, tapi la yughair, tak ada ubah ke apa sekarang. Limaza? Kenapa? Ulama je tak 2 3 4 perkara. Abang nak sebut 2 3 insya-Allah taala. Pertama, ajaran hak sampaikan kepada kita tadi itu ajaran yang tak serupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ummah dia. Sebab apa boleh jadi gitu? Tok guru kecek bahaung ke? Ada. Tok guru niat jahat kepada ummah ke? Ada. Pendakwah tok khatib tok gapo niat tak molek pada ummah? La, tak. Akan tetapi dia sendiri terkadang jadi lagu mana? Dengan jadi termakan juga dengan ajaran yang tak benar, dengan sebab dia tidak ada alat untuk nak suluh benda tu benar kata tidak. Musuh Allah Taala tak ada duk dia. Semenjak daripada Daulah Abbasiyah yang cermelang lagi Islam, seumpama matahari yang terang-terang duduk di atas udara, atas langit. Di situ mereka mikir penkan cara wang pen, mikir nak buat lagu mana Islam tadi itu nak jatuh, nak runtuh. Ya buat lagu mana? Kalau kita baca dan kita tengok dalam sejarah, kita suka mendengar ni apa bahasa muja habis cakap. Kita orang sining ni suka dengar. Oh Allah,
Hadza fadlullah, kelebihan Allah Ta'ala. Tapi kita kena akad lagi lagi. Kita suka nak baca pula. Jadi orang baca. Hak ni hak Islam. Bukan hak orang Taning ataupun orang Sia ataupun orang Malaysia lah. Hak Islam. Tetapi musuh Allah Ta'ala ni dia usaha tinggi. Ya kena kita lagu mana? Hang nak masuk sikit. Mula-mula sekali ya kena kita dalam masalah faham. Faham salah. Islam kita ni misalnya kata ni depan kita ni Al-Quran sebuah gini. Ini orang panggil kitab kejayaan umat Islam. Tak ada dalam mana-mana kitab ataupun ajaran nak boleh mengatasi dia. Tak ada. Tapi musuh Tuhan ni buat lagu mana? Ya buatlah lah mana nak kita faham salah terhadap isi kandungnya dia. Ya gapo kita mula-mula sekali gerak ke dalam orang nak memadamkan cahaya Islam, wari hadis plesu kita. Hadis pelam lagi. Hadis plesu. Cuba antum tengok, cuba puak-puak kita tengok semua. Cara mari satu negeri ataupun satu ummah yang berpegang tegah, yang berpegang teguh dengan hadis plesu, cara mari kata hak mana maju? Hak mana maju? Cara mari. Daulah ni bila. Tak ada. Buat apa? Buat apa dia bawa hadis plesu mai kita? Kerana dia tahu wazifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tahu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja yang apa dia? Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi anta ya Rasulullah. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran supaya engkau ya Rasulullah menerangkan Al-Quran itu kepada ummah, supaya ummah tadi itu dapat faham. Jadi kerja bagi Nabi faham Quran kepada ummah. Nak faham dengan apa ni? Faham dengan perkataan, faham dengan perbuatan, faham dengan aku, faham dengan sirah dia, faham dengan akhlak dia dan sebagainya. Apabila jadi gitu, mikir oleh manusia yang taksir kepada ajaran Islam, hak Tuhan royak dalam Quran ke? Tuhan katakan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu kehendak nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Yutfi'u nurallah, cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi mujur Allah Ta'ala katakan wa ya'ballah, Allah Ta'ala itu agang, tak terima illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tuhan nak sempurna juga cahaya Allah, sekali pun orang tak beriman tak mau. Maka kita orang yang berpegang kepada manhaj sunnah ni dapat habuai sini. Hei umat manusia, kalau kamu nak maju, kalau kamu nak kaya, kalau kamu nak lebih, kalau kamu nak kedebek, kena pegang dengan manhaj sunnah. Kenapa? Kerana manhaj ni hak sungguh. Sebab apa sungguh? Tak ada dalam mazhab ni, tak ada jalan ni yang tafsir Quran ambil hadis plesu mai tafsir. Ambil Israiliyat. Apa makna Israiliyat? Cara mikir Yahudi Nasara tentang agama, mari duk pasal-pasal di dalam hukum agama. Tak ada, ya sapuh tu biar belicin. Khurafah, benda karuk maruk, tak ada di dalam mazhab ni. Tiga perkara ni musuh wari kita. Selama mana ummah tadi itu dah bergantung pada hadis maudhu', bergantung pada khurafat, bergantung pada Israiliyat. Ya apa dia Israiliyat syarah kamu sikit tak faham ni. Ni mau royak banyak kali dah, cuma kena royak sama. Israiliyat faham mudah gini. Orang Israeli, orang Bani Israel, Yahud mula-mula sekali ataupun Nasara terima Islam. Apabila terima Islam, ya adanya ilmu. Orang ada ilmu ni orang nak buat kira. Islam zaman tu zaman puak dia ni, puak Bani Israel ni terima Islam. Orang Islam zaman tu kurang lagi ilmu pengetahuan, tak pandai baca, tak pandai menulis tu banyak lagi. Pasal apa nak ngajar Quran? Dia kira ngakak dia nak ngajar Quran. Ambil buat ni.
Kalau bahasa kita, tempat kita panggil muallaf, orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam tapi ada ilmu. Gi duduk tempat masyarakat Islam yang tak ada ilmu sangat, wak ni naik ngajar Quran. Wak ni mari tafsir Quran. Kerah gi tafsir surah Fatihah ke tafsir surah Baqarah lagi ya. Tu ilmu dia daripada hak dia pergi dalam agama ya hak hak Islam takku. Maka itu dinamakan Israiliyat. Tu kita faham. Amba ngaji Mesir, ngaji Azhar. Ada amba ngaji Usuluddin. Usuluddin ni ngaji bahagia sakut paut dengan 3 bucuh nak jaga. Bab akidah, bab tafsir, bab hadis. 3 bucuh nak jaga. Tahun pertama, tahun 2 ngaji umum semua. 18 madah ngaji belaka. Ambil di awal hingga akhir muqarrar yang diletakkan oleh ulama Azhar. Bukan orang tak reti. So situ. Kemudian apabila naik tahun 3, kita ni nak calon diri ke ana, moga orang ada minat tak sama. Ada minat balik tafsir, ada minat balik hadis, ada minat bab pegangi. Amba ni mengaji moyo balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amba ngaji hadis. Tafsir kita ngaji Kamadiyah, ngaji di masjid tafsir. Akidah ni kita ngaji di masjid juga. Seolah-olah kalau kita amba demo dak kenal di Nusantara sama ada Malaysia Indonesia, dia kata amba ni bahagia capak dan bab akidah. Amba kata dak, amba bukan akidah. Ha bukan akidah ke mana? Akidah nak malam tu. Dak, amba tak ada ngaji. Amba ngaji hadis waktu baik sijil. Ni habis hadis. Habis hadis. Cuma kita tak ada ayat situ. Nak ayatnya ada sains saya ni yang ngaji masalah tafsir. Tafsir Quran ni ada, kita tengok sikit tafsir Quran, orang nak tafsir Quran tengok. Yang pertama tafsir Quran pesing orang panggil kata tafsir tahriri ataupun tafsir tahlili. Tafsir tahlili ni kalau kita periksa dalam Azhar 2 helai kertas tebal ni boleh penuh soalan. 2 lah kertas penuh soalan. Kecil yang tulis. Kena jawab habis. Itu panggil tafsir tahlili. Lagu mana? Sepatah. Satu kalimah. Satu baris. Itu panggil tafsir tahlili. Di sana ada tafsirul mawdu'i. Tafsir pesing tajuk. Kecek tajuk gapo? Tajuk Bani Israel. Apa Allah Ta'ala royak pada puak ni? Ya Bani Israel askunul arda. Hei Bani Israel, munduklah bumi mana-mana, puakmu tak ada negeri. Apa tu habis kecek lagu tu? Maka tafsir maudhu'i inilah mai kaji bab dia apa puak ni tak ada negeri. Memang puak Bani Israel tak ada negeri, tu tak ada ayat al-Quran. Apa? Nanti kita bab dia suku. So lagi apa panggil tafsirul ahkam. Tafsir sakut paut dengan hukum hakam, sakut paut dengan halal dan haram dan sebagainya. Dia ni orang taning ngaji kisim tafsir. Orang ngaji lah, bukan orang awam biasa. Dia rakyat kepada hamba, dia kata kita duk ngaji apa sangat, dia kata kita main ngaji Azhar, demo duk ngajar. Kita nak pergi Isra' ni tafsir masalah Israiliyah. Kita bukan nak ngaji bab Israel, dia kata. Kita nak ngaji masalah tafsir. Kita duk dia mau ngaji bab hadis, yang ngaji bab tafsir tapi dia tak faham. Bukan mana nak pergi kaji bab Israel, hak duk apa yang kata duk rapah Palestin, bukan hak tu. Ini tafsir Israiliyah ni hak Bani Israel masuk Islam, kemudian dia mari tafsir Quran. Tu makna ustaz baru sebab tu kita apabila ngaji penting sekali kena fahamnya apa hak kita nak ngaji. Hei kanak-kanak, adik-adik, abang-abang ada ngaji lagi dengan molek dan nasihat. Kalau nak ngaji wi pandang, ngaji wi boleh, ngaji wi boleh orang tupai, boleh jadi berjaya apa-apa pada ngaji, kena faham gapo hak kita nak ngaji. Tong kau cai นื้อ caiความhak kita nak ngaji kena faham gapo dia. Bukan baca lepas tak faham. Tak boleh buat gapo. Habis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia penerangan. Orang panggil orang nanti menerang masalah Quran. Maka musuh Allah Subhanahu wa taala wi kita tiga perkara. Wi hadis maudhu', wi Israiliyat, lepas tu lagi wi khurafah. Wi khurafah. Maka umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaupun wahji tempat tolak, walaupun semaya peradab kiblat tolak, walaupun baca Quran tolak, tapi faham jauh langsung dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak faham sunnah. Faham? Kerana orang faham sunnah ni dia nak kerang-kerang, dia nak tapih gano. Kita tapih ke? Ada. Orang hadut atas meja nanti ngajar kita itu tapih we kita. Ambil dia Arab hak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ke bahasa mana-mana pun hak bukan Arab, dia tolong tapih we kita. Sebab manhaj hak kita ni, manhaj sunnah ni, manhaj sunni ataupun mazhab kita salah dia panggil ni. Buat salah ni gilah mana amarayak apa kali dah. Supa amalan dia. Pegangi sama, fahami supa belaka. Cuma minta saya. Kita tak padai. Kita terima akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima pahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak terima hati luah hak Nabi. Kita tak terima cara memikir buka hak Nabi. Kita tak terima cara bergaul Nabi. Kalau kita tak terima hak tu, la yanjah, kita tak najah. Limaza? Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut Nabi bukan sekadar bab gangi, bukan sekadar bab amal ibadat, bukan sekadar bab kata munakah haji, la, ikut hak besar sekali, ahsanukum khuluqa, seelok-elok akhlak, seelok-elok orang hak tiru Nabi dalam masalah hati luas, buka akal fikiran, mana bergaul hak tulah orang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam hak sungguh. Kita kena duduk situ. Sebab tu kita ni hak Allah Taala pilih mari dah ni, kita kekalan we jadi molek. Kama dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita boleh gantung dengan cara molek, sebab tu Amerika ya takut mengajar lagu ni. Orang hang mengajar lagu ni bukan dia tak kenal nama dia duduk kocek. Nama dia duduk kocek kita ni, duduk kocek dia. Kenal sore-sore di Indonesia pia, Malaysia pia, Thailand pia. Kita pernah dengar benda-benda lagu ni. Kenapa? Kerana keruntuhan orang nak kacau Islam kalau ada pemahaman umpama ni. Dan pemahaman lagu ni tak akan hilang tubik daripada dunia, sebagaimana Tuhan kata wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi kita orang sunnah ataupun orang bermanhaj salah ni, duklah mana-mana pun dia tak jadi kemusnahan. Duk dari negara Islam ataupun negara bukan Islam, ia pandai duk pandai masuk. Sebab apa? Sebab mereka ni duk bukan nak duk pak tolong, nak duk supaya nak binakan masyarakat hadap ke depan. Adakah lagu ni dalam surah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah sirah Nabi alaihi salatu wasallam? Ada. Cuba kita perhati. Nabi kita alaihi salatu wasallam dia pakai nyawa dia dua negeri, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Tapi hak tengah ni dia tak ada pakai. Cuma beransyuran dia, pahaman dia, fikiran dia, dia suruh orang hak beriman dengan dia pergi situ. Ala wahyal Habasyah. Duduk di Habasyah. Tak ada hal lain. Cuba perhati tengok. Cuba kita perhati. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkatul Mukarramah. Nabi tadi itu masa dia bangkit jadi orang, mana beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia ni. Beranak Nabi. Beranak Nabi ni makna lagu mana? Makna datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia. Nabi kita beranak daripada Aminah. Nabi kita adalah bashar, manusia. Dia daripada manusia, daripada anak cucu tu Adam, bukan malaikah, bukan jin, bukan tu, bukan ni. Dia adalah al-bashar. Dia kata-kata Nabi kita bashar. Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di mana lah ayat Quran? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata olehmu ya Rasulullah, kata aku ni manusia seperti kamu, cuma Allah Ta'ala wahyukan kepada aku, kata tidak ada Tuhan yang patut mengabdikan manusia kepadanya dalam keadaan benar melainkan Allah Ta'ala hanya jua. Tu makna. Nabi kita mari pada ini dunia. Soal, semua buat kita sekurang-kurangnya faham sirah Nabi SAW. Nabi kita beranak tahun gajah. Pia yang duk pergi Makkahul Mukarramah zaman tu? Man? Iaitu kita kenal kata puak-puak Quraisyin, puak-puak Quraisy. Quraisy ni beragama dengan agama apa? Agama dengan agama jahiliyah. Apa dinamakan Quraisy itu jahiliyah? Sebab dia beragama dengan sekah. Bahasa tani yang panggil beragama dengan gamuk. Ya gamuk Bol wak gini, wak gini, wak gini, wak gini. Ya dak faham kata ya dah tu agama tu. Lah. Saya kata bukan. Bakit Nabi dalam keadaan lagu tu. Siapa kebesarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar Nabi tarik sampai umur 40 duk Mekah tu. Pas duk Nabi buat gapo di Mekah? Peracau Kaabah. Sebab Kaabah tadi itu duk bawah pemerintah jahiliyah. Dah peracau berhala. Dak buat gapo lagi? Tak ada buat gapo. So ya buat. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hei manusia, katalah la ilaha illallah, nescaya puak kamu itu dapat kejayaan. Quraisy tengok mata pergi mari. Tengok mata pergi mari. Ya faham kata Nabi Muhammad tu nak gapo. Supa dengan orang hak bukan Islam, faham kata orang sunnah tu nak gapo duk dalam negara. Tak. Jelas. Kata ya nak bina gani, ya nak bina gani, ya nak bina gani setuh perlembagaan. Tak. Tu orang faham Islam hak sungguh. Tiba-tiba duduk dalam Makkahul Mukarramah. Orang nak buat gapo ya tak leh Nabi. Kerana dia tadi itu adalah orang yang Tuhan jaga dengan sebab. Sebab apa? Sebab bakar yang molek. Sebab bakar yang kedebeh. Ni nak jadi pendakwah salah satu daripadanya. Kalau kita tak ada tu, kita kapuh. Orang panggil kata kapuh sekali dengan orang kedebeh tu. Barulah kita naik. Itu cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa tak boleh? Cuma orang beriman dengan dia. Tak tahulah nya buat di puak-puak hak ni, puak ngaruk ni, puak tak pakai kerja ni, sapakan Nabi sia terhadap puak dia. Mung kena pergi, tak boleh duduk dah sini. Kalaulah kita orang nak kerja Islam, tak ada hati seperti Nabi ni, tak boleh, bukan kerja Islam. Golek lah. Cuba kita tengok orang yang nak buat kerja Islam apabila mari kemusnahan, orang pengikut pergi dulu ke orang hak ketua tu pergi dulu. Kita tak usah katalah, kita hukum sendiri. Golek ke rakyat ada mati. Begitu. Hak ke-6 tadi, right. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk tetap di Makkahul Mukarramah. Hei puah beriman dengan aku, pergi dengan Ja'far ibn Abi Talib menujukan kepada Habasyah hidup sana. Sebab apa hidup sana? Negeri Islam kalau ke mana? Lah. Dak. Pan negeri apa? Negeri orang tak berislam. Negeri orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik dia tak serupa dengan musyrikun Makkah. Tapi Nabi kira di situ. Kira di mana? Fa inna fiha malikun adil, Nabi kata. Ada di Habasyah tadi itu raja yang adil. Ni tepat hak ni kita nak. Ni cara memikir orang yang nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gitu pelah bayangnya orang yang adil. Walaupun dia lagu mana pun tupai boleh kalau dia ada sifat adil. Lagi sungguh. Giduk situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada pergi. Dia duduk Makkahul Mukarramah. Sehingga dirancang. Akhir sekali rancang kata tak boleh pergi dah. Orang kita ni apabila habis hujah, ingat kita orang Islam ni, kita praktis ni nak turut ajaran hak benar, hamba tak ada nak kata kita kena belaka, tak. Kita nak uji cara mikir, ideologi cara mikir. Hai sud bah. Lepas tu kita kira tengok lah mana orang kalau nak buat benar-benar, dan orang tadi itu hak nak lawan benar-benar,
akhir sekali orang yang nak bawa benar-benar tadi itu, orang tak sah bawa benar-benar, tak ada jalan sikit pun nak mengatasi orang benar. Tak jalan. Yang nak buat aku mana? Depan dia dua. Wa imma dia halang, mana kata niratit, halang tu daripada negara, ataupun dia bunuh. Ataupun dia bunuh. Ni dua ni, tak ada hal lain. Contoh ada ke dalam lagu ni? Allah, contoh Nabi kita molek sekali dah. Cuma mai dekat sikit. Kenal Zulkarnain dah buat kita. Zulkarnain bukan Zulkarnain dalam di dalam surah Quran kita Kahfi tu, Zulkarnain hak India. Orang kenal tempat kita dengan Zakir Naik. Zakir Naik orang India tu kan. Allah tu hawi ke dia ajib. Quran, Bible, kitab hak Hindu, kitab hak Buddha, ya duduk sini. Orang Hindu kecek, orang Buddha kecek, dengan bahasa orang putih pula tu, dia boleh beri keterangan makan dengan akal. Cara dia ceramah tak payah pergi pikir berdiri berjajar tak apa, tak ada duk nyata gini, style dia. Orang mai penuh beribu-ribu, puluh-puluh ribu dapat. Mari kau nak tanya gapo? Bab agama. Akhir sekali nak meluk Islam, akhir sekali nak meluk Islam, akhir sekali nak meluk Islam. Cuba kita nak ayat satu perkara. Orang India ni orang hebat cara mikir. Ariat tam dia tu, mana kemajuan dia tu belum daripada hak lain-lain tu banyak. Cuba kita baca di dalam tafsir. Mana ayat nak kita gambar. Kita pernah dengar ke syekh kita duk mengajar bemuk-bemuk biasa-biasa Pak Allah kita hak lain-lain lagi lah, kita tak sebut tasawuf rasa hati ambil hak ambil nampak. Kita pernah dengar syekh kita ada ayat ini pendapat Imam Al-Baghawi. Dengar Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi Husain Al-Baghawi. Baghawi ni tokoh ulama besar mazhab Syafi'i, akidah salah. Tak kena-kena pun dengan Wahabi tak ada tu. Tapi kena jugalah. Tapi yang mana ayat sini. Dia kata kita tafsir yang kita dah baca tadi itu tu pada zaman dia korang atas, bukan korang kita. Beratus tahun dah dengan kita. Bagaimana? Dia tulis surat sudah, negeri dia tu tak ada tempat nak pim, nak cetak apa, mimi tak ada. Dia naik kapal nak turun melayar pergi pada India, sebab dia faham, sebab dia dengar di India ni orang yang takrim, orang yang muliakan, orang ulama, orang yang kasih pada orang yang nak sebar agama ada di sana. Kalau bagi kitab ni boleh cetak pim boleh di India. Aziz Kusai musafir nak pergi naik di atas kapal belayar zaman dulu, tak ada hak lain ya. Di negeri dia naik tok guru kan. Tok guru ni ada haibah. Tengok muka dia bukan orang awal biasa. Walau dia tak pakai piah pun kita nampak ni tok guru ni bukan orang biasa. Dia pakai ya. Tok guru ni dia tak lepas kepala. Ingat kita nak jadi orang-orang ini panggil sunnatul alim. Puak-puak alim ulama ni dia tak lepas kepala ikut say gitu. Kalau lepas kepala ni makna kata maruah dia tak molek mana. Kalau dalam ilmu hadis kita duk mengajar, duk mengaji itu, salah satu daripada muru'ah ni mana maruah seseorang tak boleh buka kepala. Mereka pada tempat-tempat umpama kita pakai ihram pakai gap tak apalah tu. Itu satu daripadanya. Duk nyata turun mari datanya peniaga. Mana kata poka mai meniaga. Mari duk tepi Imam Baghawi. Tak tahu kata Imam Baghawi. Tengok muka. Tak tanya sikit boleh. Tok guru ke lagu mana? Demo ni. Nama Tok guru. Nama gapo? Yo kayak nama dia Al-Baghawi boleh belakang. Nak tanya sepatah lagi. Boleh. Anta ni Imam Baghawi ke lagu mana? Dia kata ya. Mari buat apa sih? Mari buat apa sih? Tempat menego nak pergi jauh. Tok guru kena duk ngajar dah. Dia kata ni aku hari surat. Banyak duk gitu surat tulis dengan tangan nak pergi cetak di India dia kata. Nak cetak di India. Jauh tok guru. Berbulan-bulan nak pergi sampai sana. Aku nak pergi sini tak ada ke nak bantu dia kata. Dia kata minta sah boleh tak tok guru. Cuba tafsir ayat surah Fatihah. Hang baca 17 kali sehari semalam. Gapo dia makna dia hak sungguh.
Hak ni pun tak ada apa. Tafsir Quran dengan cara ringkas. Gini. Ya wah, ya pergi tangan. Tok Guru, berita gembira dia kata. Tok Guru, amba sendiri sanggup nak cetak kitab Tok Guru tak usah musafir pergi sana. Sagi. Amba sendiri nak cetak. Tak apa amba nak wi dia kata. Barawi senyum, alhamdulillah dia kata. Alhamdulillah Allah Taala wi. Turun daripada kapal. Okey, tak ada. Amba nak ayat gapo sini? Nak ayat India tadi itu adalah maju belum daripada hak lain-lain. Zakir Naik ni dia duduk di dalam negeri India ni, banyak orang hak pesan teori ni pandai bahas, pandai gapo banyak bukan sikit. Tapi dengan sebab dia nak bawa benar-benar, sekahbuk pun tak ada nak boleh mengatasi hujah dia. Pahaya dak buat tadi tu dengan peribadi dia, tak nak minta pun duit kerajaan, mana buat pentah nak dakwah tak ada. Dia buat dengan rela, suka rela dia, suka rela dia, suka hati dia. Tapi adalah orang hak nampak dengan dia tu beri beberapa perkara kemudahan kepada dia, ya dakwah. Akhir sekali kerajaan Hindu tak tahu nak buat agama. Sebab buat dia Mahatma Gandhi tu kan, walaupun dia bijak, tapi ya aku ayat dalam perkataan dia kata, senantiasa aku sepanjang hidup sampai mati aku nak mempertahankan orang semua lembu. Ya Allah, orang semua lembu. Orang bijak tu, cuba kita baca di dalam sejarah Mahatma Gandhi tu, bijak lemon ni. Tapi ia nak mempertahankan semua lembu. Sebab tu orang kalau bijak, kalau sini sesat, Tuhan kata, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang dia tadi itu nak sesat, Tuhan sesat, tak ada pihak nak boleh hidayah pada dia. Ni kita dapat hidayah ni setara mana? Nikmat tak ada dah lah kita ni. Lepas tu nak buat agama kerajaan turun qara kata mung wahai Zakir Naik tak boleh duduk sini. Mung ke puka kanrai. Ka kanrai ke apa? Dia bunuh orang ke? Tak. Lagi ngapah harta orang ke? Tak. Lagi sambung ke? Tak. Sekadar jadi pendakwah. Benar sungguh ya Allah Taala royak dalam Quran. Benar sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam royak di dalam hadis dia. Hukum agama neratet tubik. Kalau tak tubik bunuh. Arak semua. Hari arak lawan Auckland tak berani nak diri depan kata aku nak mempertahankan seorang ni. Tak berani. Ada lah sebab-sebab tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya janji kata dia nak bantu orang yang tolong agama dia, dakwah pada agama dia masa hidup dunia lagi belum pada akhirat. Ada satu negara terima dia. Kat kita ni ya. Nah, kita tahu belaka tak kena sebut banyak. Kelebihan tu fadlullah Allah Taala beri. Nak ayat gapo sini? Nak royak kata kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wasallam, apabila kebenaran orang nak lawan tak boleh buat dua ni. Wa imma nak neratet orang, halau orang, wa imma nak bunuh orang. Pas kita apabila orang dikena buat dengan dua perkara ni, kita pegang molek pada ajaran dia. Pegang molek dengan ajaran dia. Hak tu hak kena dah. Hak tu hak kena dah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam halau mereka ini hamak Gibtaih. Gibtaih ni tahu dak Nabi kita alaihi wasallam jadi gana. Buat kita terkadang tahu tapi tahu gitu-gitu ya. Pecah kening. Pecah sini. Habis muka darah, gigi sini habis. Gigi dapat. Sampai hidup nyata sapuh muka, darah penuh. Sapuh muka. Ia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apakah nak berjaya ummah ni hak buat dengan Nabi hak diutuskan kepada dia nak heret dia daripada dia kena masuk neraka pada masuk syurga, lagu ning dia buat terhadap Nabi dia. Kata kan Aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aku nak beranak lagi, aku tua helai dah. Tengok Ibrahim tu tua juga dia kata. Tu isteri Nabi dah. Aku ni tua habis cakap ni, tak tengok anak aku tua ni. Ni, ba'li mana? Zaujid. Ni, suami aku tua juga nak beli anak aku mana? Malaikat jawab, ata'jabina min amrillah? Mempelak ke daripada urusan Allah? Yang pegang kuasa kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakun kun fayakun, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mempelak ke? Tuhan nak jadi tadi tu tak ada pelik ke? Kecek silap hak tu
Siti Hajar dapat mengandung dulu daripada Siti Sarah. Hak tu Sarah kata, Hajar kata, itu Sarah kata, Ibrahim, aku tak boleh tengok Hajar, mau pergi jauh. Ha tu dah tu. Ha tu nak ayat kata, ya bini tua tapi kecek dengan malaikat tak kena. Ha ni nak ayat kata kecek tak kena. Tok guru, orang ngaji, luar negara, luar negeri, ngaji dengan Arab pula tu. Nak perhaguan nak hadis Nabi. Oh, bertengok nak pakai hadis Nabi tu. Hai setara mana? La ilaha illallah. Hani Nabi raya. U'titu jawami'al kalim. Aku kecek jelas, aku kecek sikit tapi mengandungi makna yang jelas. Sudah. Tu mula-mula sekali. Tak usah percayalah kata kita tak boleh nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan kita ada alim ulama banyak mana yang boleh terjemah hadis Nabi. Wallahi wa billahi wa tallahi boleh tiga ni amal supah ni. Katakan tidak ada hadis Nabi hak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat umat Melayu petani ni boleh faham belakang. Tak ada kata sepatah pun Nabi kecek seluruh umat tani kita ni tak boleh nak faham. Wallahi tak ada. Kalau tok guru ni tak faham, tok guru ni faham, kalau orang ni tak faham, orang ni faham, orang ni faham, semua jadi faham belaka. Buat apa Allah Taala buat lagu tu? Karena itu hujjatullahil balighah, hujjah Allah Taala kepada kita. Tuhan nak tanya esok. Tanya katakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Gapo kata hamu tu terima daripada rasul? Gapo kata? Tuhan nak tanya kok mana muka kita tak faham. Sebab tu hari ni kita kena ngaji, duduk tah jalan. Walaupun hadis Nabi duduk depan kita 2-3-40 ribu hadis lagi, tapi kalau kita duduk tah jalan niat nak ngaji, akhirat esok walaupun jam mata tah jalan tu kita boleh habis. Hak bosannya kita tak naik tah jalan ni. Ada kita hadis Quran asyik sini. Mai yak cayu duai. Yak cayu tangan. Nak duk suku. Di sini nak ayat kata kita tak jadi tak boleh nak akak kepala kita ni. Di sini mana kata kita jadi tok tam lemah ni. Sebab kita tak seduk tak batas. Orang kita kalau niat aku biarlah lah mana aku nak hafal Quran habis. Boleh surah ya. Pejam mata mati. Akhirat esok bawa Quran sebuah pergi jumpa dengan Tuhan. Sebab niat dia molek. Ni niat apa tak sih ni kata hak lain. Ada masalah besar. Wa nusirtu birra'. Satu perkara Allah Taala tolongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa gerung. Tengok musuh tengok Nabi Muhammad gerung. Barang siapa nak musuh gerung, nak orang faham Islam gerung ataupun orang tak faham Islam tu gerung ataupun orang Islam dah tapi tak faham Islam dengan cara molek gerung, pegang sunnah molek. Benar ni nyata molek. Katalah gini tak pakai ulama, tak pakai mazhab, tak bergatu, tak bergani terhadap tok guru kita. Tok guru kita jalan ngok masuk masjid nak sembahyang mayat. Tolak dia. Sungguh dah. Hak sungguh mana gitu. Kalau pergi kubur, tu demo tu mari. Tolak. Dak menetes ya male. Tapi ba tengok tu patah. Tu dia. Tu mana nisir tu birra. Tu hawi kekuatan. Wa uhillat li al-ghanaim. Allah Taala menghalalkan bagi kita ni makan binatang kaki empat. Ghanaim ni biring dan kambing. Kita boleh makan. Syariat dulu payah. Syariat dulu Allah Taala takwui. Tapi kita makan kambing, makan biring, beringat sikit darah-darah tinggi tu. Ningka khawarij panggil apa bahasa Arab? Khawarij partai kita ni suk kaki. Siang hari makan. Tu duk jadi tu. Beringat makan boleh tapi kena beringat sikit. Habis akhir waju'ilat liya al-ardu tahuran wa masjida. Allah Taala wi muka bumi Allah Taala ning kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat tempat semaya. Boleh semaya ikut mana? Malaikat kane uta. Ni istisna tak boleh. Bilik air tak boleh. Tempat orang sembah berhala tak boleh. Sini jangan. Ya ada istisna dia. Istisna ni qayuk wen hak tak boleh. Tapi lain pada tu lah nak maya tak apa. Kubur tak boleh maya. Tu sah lagi. Pada mereka tu demo lagi semaya mak. Hak tu bukan semaya pada hakikat kita. As-salatu 'alal mayyit ay ad-du'a 'alal mayyit. Semaya kena ada rakaat, kena ada sujud. Tu semaya hak sungguh. Pas semaya mayat biar rakaat tak.
Ada orang klik ke Mekah kan. Ni cerita nakal-nakal. Ya tak biasa duk mengaji. Dia mau kata klik Mekah ni orang alim 45 tahun dak sana. Wi jadi tok imam rokok. Wi jadi tok imam rokok. Pada di belakang jatuh. Bala kata bala sebab dia duduk di belakang rokok keras. Tolong. Ni tak kena. Sebab tu kita kena pergi faham. Semaya mayat dikubur okey sebab Nabi buat contoh. Tapi semaya fardu la. Nak semaya hadap ke kubur tak boleh. Kalau ni masjid kita ada kubur depan mah tak semaya. Buat apa? Sebab Nabi larang tak boleh lagu tu. Kubur dengan masjid tak suku. Pahak dulu tu ada, ha tu nak buat gano, biarlah hak tu. Kita boleh pilih ke masjid lain-lain. Lepas tu kita kokoh dakwah. Pasal gaduh, kata kau orang, la. Yang kata. Malaikat kita nak mempertahankan, hak tu tak apa. Wa ursiltu ilal khalqi kaffatan, dan Allah Taala utuh Nabi ni mari seorang ni semua umat mana-mana pun dia belaka jadi nabi, hatta jin pun beriman dengan Nabi kita juga, dia rasul juga. Akhir wa khutima bi an-nabiyyun, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi segala-gala nabi. Tak ada dah nabi lepas pada ni. Jadi pelinglah pula tu. Ya orang Nusantara kita, kamu ada rasul-rasul nabi-nabi, jangan duk kacau lah, tak ada dah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang. Barang siapa dakwa kata dia jadi nabi, maka ittifaq ijma' ulama kata orang dakwa lagu tu kafir. Dan kafir juga orang percaya kata dia tu nabi lain pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak belakang pada nabi Muhammad tak boleh. Orang percaya orang dakwa jatuh agama dua-dua. Sebab tu jaga dalam masalah ni. Insya-Allah kita berhenti sekadar ni lah dulu anjuran ni. Kita nanti tengok bab hak seterusnya ada lagi. Bab cara Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, cara dia untuk kita nak pakai dalam hidup belaka. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia kita nak guna diri kita jadi berjaya. Sekadar tu dah malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri inallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.